Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan moga-moga tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, dengan majlis ini akan menambahkan lagi iman kita, ketaatan kepada Allah dan juga kemanisan untuk terus menimba dan mempelajari ilmu selagi mana hayat dikandung badan, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tadabbur kita pada surah Al-Waqiah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-63. Okey, 63. Cuma sebelum kita masuk ke ayat 63, ibu-ibu, ayah-ayah tengok start daripada ayat yang ke-57. Bermula daripada ayat yang ke-57. Kalau perhatikan daripada ayat yang ke-57 sampailah kepada ayat yang ke-74, dia duduk di dalam satu subtopik yang sama. Okey, dia duduk dalam subtopik yang sama. Tetapi dalam subtopik ini Allah pecahkan kepada 4 perkara. Ada Allah bicara berkaitan tentang kehidupan, Allah bicara berkaitan tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman, Allah bicara berkaitan tentang air, dan Allah bicara berkaitan tentang api. Okey, ini ada 4 topik dalam ni. Tapi daripada ayat 57 sampai ayat 73 dia duduk di dalam satu subtopik. Okey. Sebelum kita masuk kepada subtopik ni, saya nak kongsi pada tuan-tuan, ada yang memberi respon, sahabat-sahabat saya ramai yang beri respon. Bila kita dah bicara sebelum ni, minggu yang lalu berkaitan tentang zakum, kita dah tengok dah ayat-ayat berkaitan tentang zakum, tumbuhnya macam mana, daripada mana, pohonnya bagaimana, makanannya bagaimana dan sebagainya. Zakum juga, kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi, dia adalah makanan yang berbau busuk, sangat busuk. Dia bukan sedikit, dia sangat-sangat busuk. Dan bila Nabi SAW sebutkan dalam ayat yang kita pernah tengok sebelum ni, yang kata Allah Ta'ala, mayangnya adalah seperti ru'usus syayatin, kepala-kepala syaitan, tu adalah untuk memberi gambaran buah ni dia sangat tak ada manfaat, bahkan keburukan pula. Sebab itu digandingkan, dibayangkan dia adalah seperti syaitan, makanan ni lah. Dan zakum adalah makanan yang busuk. Dan busuk dia macam mana? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau di rumah kita, yang kita duduk sekarang ni, ada bangkai tikus, boleh tidur tak? Nak makan tak lalu, muntah, nak minum tak lalu, nak tidur tak lalu. Kalau boleh, ya Allah, cepatlah keluarkan binatang ni, bangkai tikus ni, sebab saya betul-betul tak selesa. Tapi bayangkan sekarang ni zakum, dia lebih busuk lagi. Okey, sahabat saya dia maklumkan, dia suruh cek teks hadis berkaitan tentang zakum daripada hadis Nabi. Saya tak sempat nak cek. Cuma yang dikatakan zakum ni, kalau dia diturunkan di atas muka bumi ni, dia akan meracuni keseluruhan isi dunia. Dia menjadi racun kepada seluruh isi dunia. Bukan satu tempat, satu dunia menjadi racun kalau zakum ni ada di atas muka bumi ni. Bayangkan sekarang zakum akan dimakan oleh penghuni neraka. Bangkai tikus pun duduk di hujung tu, dalam bilik tu pun kita rasa tak lalu dah. Terbayang-bayang. Bayangkan sekarang ni makanan tu dihidangkan di hadapan penghuni neraka.
dan penghuni neraka akan makan pula hidangan tersebut dengan baunya, dengan kotorannya, dengan rasanya. Subhanallah. Kita mengharaplah kepada Allah, moga-moga kita tak menjadi orang yang akan makan makanan ini. Okey, dan minum dengan minuman ini. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-57. Daripada ayat 57 sampai ayat yang ke-73, saya sebutkan tadi, dia duduk di dalam satu subtopik. Subtopik apa? Subtopik adalah sebagai hujah, bukti yang mana Allah Ta'ala menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh makhluk yang mengatakan, betul ke adanya hari kebangkitan? Betul ke kami akan dibangkitkan pada hari akhirat untuk menerima pembalasan dengan amalan yang kita lakukan di dunia? Kan, persoalan-persoalan, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut manusia yang cuba menafikan adanya hari kebangkitan, Allah Ta'ala mendatangkan hujah daripada ayat 57 sampailah kepada ayat yang ke-73. Dan Allah Ta'ala menjawab hujah ini adalah dengan persoalan. Ada jawapan dengan jawapan, tapi ada jawapan perlu dijawab dengan persoalan. Yang mana Allah Ta'ala minta kita semua berfikir, melihat dengan akal. Berfikir dengan akal ni, melihat perkara-perkara yang bakal Allah sebutkan ini, ada perkaitan tak? Ada bukti tak? Yang mana akan adanya kewujudan, kebangkitan pada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala sebut 4 perkara berkaitan tentang kehidupan, berkaitan tentang tumbuh-tumbuhan, berkaitan tentang minuman, dan juga berkaitan tentang api. Ada 4 perkara daripada ayat 57 sampai ayat yang ke-73. Okey, kalau tuan-tuan baca dalam satu tafsir, iaitu tafsir As-Sa'di, dia menyebutkan tuan-tuan, 4 perkara yang Allah bakal sebut yang kita akan baca ni daripada ayat 57 sampai 73, 4 ni adalah berkaitan tentang nikmat. Ada 2 perkara tuan-tuan. 4 ni adalah, yang pertama adalah sebagai nikmat yang mana Allah nak tanya pada kita supaya kita berfikir. 4 nikmat ni adalah 4 nikmat yang paling asas kepada makhluk. Yang mana semua makhluk berhajat kepada nikmat Allah yang 4 ni. Kalau kita berhajat kepada nikmat Allah yang 4 ni dalam kehidupan kita, kenapa kita tak berhajat kepada Tuhan yang memberi nikmat ini? Kita berhajat kepada nikmatnya, tetapi kenapa kita tak berhajat kepada Tuhan yang pemberi nikmat ini? Namun kita bulat kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Allah suruh kita berfikir tuan-tuan. Kalau orang yang normal, orang yang sioman, yang rasional akalnya, waras fikirannya, dia tak akan ralit dengan hadiah yang diberi. Kita dapat satu hadiah ni, dia tak akan ralit dengan hadiah ni. Dia akan ucapkan terima kasih kepada pemberi hadiah. Betul? Jadi Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita, 4 perkara yang Allah sebut ni adalah 4 nikmat yang paling asas. Manusia, makhluk sangat berhajat kepada 4 nikmat ni. Tetapi Allah soal kita, kenapa kamu tak berhajat kepada Tuhan yang memberi dan menurunkan nikmat ini? Fikiran kita. Jadi kita tanya pada hati kita tuan-tuan, Tuhan tak wujud, Allah tak ada, agama ni semuanya sama. Tuan-tuan fikir balik, ucapan saya ni betul ataupun tidak? Waras ataupun tidak? Okay, sekarang ni kita ni terhijab ni dengan banyak perkara ni. Tetapi Allah Ta'ala membawa kita ni menjadi orang yang ulul albab, orang yang berfikir ni dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Kamu berhajat kepada 4 nikmat, tapi kenapa kamu tak berhajat kepada pemberi kepada pemberi nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kita serampang 2 mata tuan-tuan, dan nikmat inilah sebagai hujah adanya hari kebangkitan. Nikmat-nikmat inilah yang menjadi hujah Allah kepada makhluk yang menafi adanya hari kebangkitan. Kamu tak percaya hari kebangkitan, aku tak perlu menjawab kun fayakun. Allah Ta'ala boleh mencipta apa sahaja. Tapi Allah Ta'ala suruh kita melihat nikmat yang kita terima. Bukan nikmat yang sikit-sikit tuan-tuan. Ini nikmat utama ni. Kamu tengok nikmat ini, kamu akan lihat kebesaran daripada Allah dan adanya wujudnya hari kebangkitan pada hari akhirat.
Okey, apa dia tuan-tuan? Kita bermula daripada ayat yang ke-57. Kita ulang lagi sekali tuan-tuan. Yang ni kita dah bincang dah sebelum ni, tapi kita akan bincang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan, Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nahnu, kami, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqnakum. Allah menggunakan kalimah fi'lul madhi, past tense, kata kerja lepas. Kami telah menciptakan kamu semua. Nahnu khalaqna. Khalaqna tu kami telah menciptakan. Kum, kamu semua. Makhluk ni kami telah menciptakan. Maksudnya apa? Kalau manusia yang berfikir, dia akan sedar. Kita sebelum ni daripada mana? Tak ada orang boleh jawab. Sebelum saya lahir, saya daripada mana? Tak ada orang boleh jawab. Tak ada orang boleh jawab. Kita tanya pada diri, sejujurnya tanya diri kita, saya ni sebelum ni daripada mana? Tak ada orang boleh jawab. Jadi Allah nak bagi tahu, daripada kamu tak ada, hari ni kepada ada. Jadi Allah kata, khalaqnakum, kami yang telah menjadikan kamu, menciptakan kamu. Ada orang boleh nafikan tak? Tak. Kemudian Allah kata apa? Falaula tusaddiqun. Maka kenapa kamu tak boleh membenarkan hari kebangkitan? Macam mana daripada tak ada kepada ada, apatah lagi untuk daripada ada kepada ada, ia lebih mudah di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Daripada benda tak ada kepada ada yang mustahil pun Allah Ta'ala boleh jadikan, apatah lagi kita dah berada di alam dunia, untuk berada ke alam akhirat tu ada kepada ada, ia lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jadi Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Okay, itu lebih mudah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata, falaula tusaddiqun. Mengapa kamu tak boleh membenarkan adanya hari kebangkitan? Kenapa kamu tak boleh membenarkan adanya hari kebangkitan? Sepatutnya lebih-lebih lagi kita boleh membenarkan. Kemudian Allah kata apa tuan-tuan? Afara'aitum ma tumnun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aitum, maka terangkan kepada aku tentang nutfah yang kamu, ataupun tentang air mani yang telah kamu pancarkan. Sekarang bincang, sekarang cerita kepada saya tentang air mani. Sebab manusia kata apa? Mungkin antara kita kata, dulu saya tak ada, tapi saya ni daripada air mani. Melalui kajian-kajian kita, saya ni daripada air mani. Okey, tak apa, kamu kata kamu daripada air mani. Okey, sekarang cuba tanya, cuba jawab. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Allah Ta'ala tanya kepada kita, kamukah yang menciptakannya, iaitu air mani, atau kamikah yang menciptakan air mani tersebut? Jawab. Pertanyaan Allah ini adalah untuk membawa kita berfikir, kamu ke yang cipta air mani atau kami yang ciptakan air mani? Sebab apa? Ya, kita boleh kata air mani datang daripada tubuh seorang lelaki dan juga wanita. Tapi kenapa ada manusia yang tak dikurniakan zuriat? Ada manusia dikurniakan zuriat. Kalau kamu boleh ciptakan manusia, silakan. Silakan. Kamu cipta, please, buat. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu kita tengok dunia ni, ada tempat Allah Ta'ala tunjukkan lahirnya anak yang sangat ramai zuriatnya. Ada orang kita jumpa tak ada zuriat. Dia bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk kita mengata di antara satu sama lain, tetapi semuanya membawa ingatan kepada Allah. Manusia duduk dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Kita tak ada daya tuan-tuan, tak ada daya, melainkan Allah lah yang menciptakan. Saya minta maaf saya sebut tuan-tuan, secara fitrah, secara biologinya, semua orang dalam tubuhnya ada. Duduk di satu fasa yang kita kata fasa matang tuan-tuan. Semua orang berada di dalam tubuhnya air mani. Allah Ta'ala cipta secara semul jadi. Tapi nak melahirkan seorang manusia, adanya zuriat, itu kerja Allah. Sebab itu Allah tanya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Hei manusia, jujur dengan diri kamu. Aku tanya pada kamu, kamu yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Jawab. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mendongak sombong kepada Allah, kita kena ukur kemampuan di badan kita sendiri.
Kadang-kadang kita jumpa manusia yang tak percaya kepada Tuhan, tuan-tuan. Ni semua sains. Sains mana je, tuan-tuan? Sains ni semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan, penciptaan manusia adalah penciptaan yang secara detail. Daripada nutfah, akhirnya berubah menjadi alaqah, kemudian jadinya sebagai mudghah, kemudian jadinya sebagai laham, izam, dan akhirnya menjadi al-insan. Allah sebut detail. Kenapa Allah sebut detail, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu penciptaan kita adalah bukan penciptaan kebetulan. Konon-konon nak buat benda lain, tup-tup terjadi benda lain. Ini kebetulan, tuan-tuan. Dan penciptaan tu tak sempurna. Tapi bila Allah kata penciptaan ini adalah melalui proses, mula-mula dengan air mani, daripada air mani menjadi alaqah, dia menjadi tempel di rahim seorang wanita, kemudian dia jadi mudghah, nampak macam seketul daging, kemudian dia jadi laham, dibaluti dengan dia jadi izam, tulang belulang, kemudian dibalut dengan laham, iaitu daging-daging, akhirnya menjadi manusia. Proses tu detail adalah untuk menunjukkan ini adalah penciptaan yang dirancang. Boleh tak Allah kata kun fayakun? Boleh. Sangat boleh. Sebab itu di akhirat, di hari akhirat, bidadari dia tidak ada proses, tuan-tuan. Bidadari dia tidak ada proses. Dia diciptakan terus menjadi bidadari dan akan tinggal di dalam syurga. Tidak ada proses kanak-kanak, tidak ada proses remaja, tidak ada proses menjadi dewasa. Tak ada. Dan Allah bagi tahu pada manusia supaya manusia berfikir, kami ciptakan ini adalah untuk membuktikan kesempurnaan dan kekuasaan. Okey? Ini Allah Ta'ala tunjukkan kita proses. Sebab itu, bila ada orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dia menjadikan langit ini dengan sittati ayyam. Kan Allah kata allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy, kata Allah. Kami menjadikan langit-langit dan juga bumi ini di dalam 6 hari. Kenapa kena pilih 6 hari? Kenapa tak 7 hari? Kenapa tak Sebelum tuan-tuan tanya, tuan-tuan, dan kita bertanya kepada Allah, sebenarnya kita gunakan akal kita. Hari ini ditentukan dengan apa? Puan Syimah, hari ini ditentukan dengan apa? Betul, pergerakan matahari siang dan malam. Bila Allah kata 6 hari, adakah sebelum kejadian alam ni adanya siang malam ni? Sebab Allah kata Allah menjadikan langit dan bumi ni, langit dan bumi ni maksudnya matahari semua tak ada lagi. Langit dan bumi ni penciptaan asas. Tapi Allah kata dalam 6 hari. Kenapa Allah sebut 6 hari tu? Adakah ada siang malam? Macam dalam syurga kan? Berhari-hari. Adakah dalam syurga ada siang, ada malam, pergerakan matahari, pergerakan bulan? Adakah? Sebenarnya tak. Tak ada. Soalan tu salah. Kita bertanya dengan di tempat yang salah. Betul? Kalau ikut akal kita, memang hari ini tidak ada. Tapi Allah nak memberitahu, sengaja disebutkan adalah untuk memudahkan kefahaman kita. Dia ada tempoh dia. Kenapa Allah sebut tempoh? Sebab penciptaan itu adalah bukan secara kebetulan. Dia melalui proses. Bila adanya proses, itulah membuktikan kebesaran dan keagungan Allah. Allah cipta satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap tu untuk membuktikan kebesaran dia. Bukan untuk dia, tuan-tuan, tetapi untuk menjadi saksi di depan mata kita. Inilah kebesaran Allah. Kita tengok anak kita membesar, apa kita rasa? Ya Allah, kerdilnya saya. Kita tengok kita menua, tuan-tuan, dengan usia kita. Kita tengok, ya Allah, memang Allah Ta'ala ni maha hebat. Dulu kita tegap, bertenaga, ada kemampuan. Hari ini kita tengok daya kita, kekuatan kita tak ada dah. Itu adalah sebagai bukti proses, fasa kehidupan ni adalah untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala suruh bertanya, tanya sejujurnya pada diri kamu. Kamu yang ciptakan manusia atau Allah yang menciptakan manusia? Dan ini sebenarnya, tuan-tuan, checkmate, tuan-tuan. Checkmate. Okey. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, tuan-tuan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan bimasbuqin, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan oleh sesiapa pun. Tak ada orang yang lebih berkuasa daripada Allah. Walaupun sesaat, walaupun seminit untuk dipercepatkan ataupun dilambatkan, tak boleh.
Ditangguhkan kematian tak boleh. Allah kata kuasa mutlak di tangan aku. Aku yang ciptakan dan aku yang matikan. Aku yang tentukan jantina kita, kulit kita, warna kita, kesempurnaan kita. Tidak ada orang boleh nafikan. Dan Allah Ta'ala juga boleh mematikan. Di sini kalau tuan-tuan perhatikan, Allah gunakan uslub gaya kontradik. Allah hidupkan dan Allah matikan. Dan dua-dua ini adalah membuktikan kepada kuasa mutlak milik Allah. Allah hidupkan dan Allah matikan. Ini nikmat tuan-tuan, ini nikmat. Sebelum Allah cerita nikmat lain, Allah kata nikmat yang paling dekat dengan kamu adalah nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan. Dan Allah memberitahu ini kekuasaan aku mutlak. Tak ada campur tangan mana-mana makhluk. Dialah yang menghidupkan dan dia jugalah yang akan mematikan. Kalau kita fikir, kita hidup dekat atas muka bumi ni, tak ada orang boleh request, ya Allah saya nak kulit putih. Ya Allah saya nak lahir daripada bangsa sekian-sekian. Ya Allah saya nak lahir kalau boleh di negeri, di tanah sekian-sekian. Tak ada orang boleh request. Ia mengikut kehendak mutlak Allah Ta'ala. Dan kita pun tak boleh tentukan tempat kematian kita. Dan kita tak boleh tentukan tarikh kematian kita. Dan kita tak boleh tentukan umur kematian kita. Tak boleh. Allah nak beritahu ini mutlak milik aku. Dan kalau begitulah kita berfikir tuan-tuan, kita pun tak akan argue macam mana saya akan dibangkitkan di hari akhirat. Bila Nabi kata ada manusia lahir dalam keadaan pekak, ada manusia lahir dalam keadaan buta, ada manusia akan berjalan dengan tangannya, ada manusia berjalan dengan mukanya. Itu adalah benda yang mudah bagi Allah Ta'ala. Macam mana Allah ciptakan kita di dunia tanpa kita boleh buat apa-apa, macam itulah Allah Ta'ala boleh ciptakan manusia di hari akhirat. Penciptaan kali kedua dalam macam-macam wajah, dalam macam-macam bentuk, mengikut kehendak dia. Ada orang boleh ubah? Tak boleh. Okey, ini kita nak kena tanya pada diri kita tuan-tuan, supaya benda ni menjadi subur iman di dalam hati kita. Hari kebangkitan adalah perkara yang pasti. Dia bukan perkara kebetulan. Dia bukan perkara yang direka-reka. Dia bukan perkara yang untuk menakut-nakutkan. Tidak. Dia adalah hari yang sangat pasti. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dah sebelum tu. Dia adalah hari yang maklum, yang Allah telah tentukan, diketahui tarikhnya. Tetapi di bawah kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu pada ayat 61, Allah ulang tuan-tuan. Allah kata apa? Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ala an nubaddila, untuk kami menggantikan manusia amthalakum seperti kamu, itu bukan benda yang susah. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Kalimah ala an nubaddila amthalakum, menggantikan orang seperti kamu tu, maksudnya Allah boleh ubah penciptaan kita di hari kebangkitan macam-macam rupa. Boleh. Dia bukan perkara yang susah bagi Allah. Macam mana kita lahir di dunia ni tanpa kita boleh request, saya nak hidung mancung, saya nak kulit seperti ini, saya nak mata macam ni, saya nak kesempurnaan macam ni. Kita tak boleh request. Allah boleh mengubah ikut kehendaknya. Macam itulah Allah boleh mengubah penciptaan kita di hari kebangkitan. Itu maksudnya ala an nubaddila amthalakum. Tapi ada juga tafsiran yang mengatakan dekat dunia Allah matikan dan Allah boleh bangkitkan satu kaum yang baru, generasi manusia yang baru. Itu pun mudah bagi Allah. Jadi dua tafsiran. Satu tafsiran merujuk pada dunia, satu bangsa mati, naik bangsa yang lain, generasi yang lain, Allah Ta'ala boleh buat. Tafsiran yang kedua, di hari akhirat, iaitu Allah boleh ubah penciptaan kita. Contohlah, kalau dekat dunia keadaan kita macam ni, di hari akhirat Allah boleh cantikkan kita. Itu kerja Allah. Di dunia kita cantik tapi kufur, di hari akhirat Allah cantikkan kita. Tak ada masalah. Di dunia kita cantik tapi kita kufur, di hari akhirat Allah hodohkan kita. Tak ada masalah. Allah mampu untuk melakukannya. Itu maksud ala an nubaddila amthalakum. Kemudian Allah kata apa? Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan Allah boleh ciptakan kita dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Macam-macam bentuk Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia. Okey, yang ini benda yang kita dah bincang tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan,
Saya sengaja terangkan ni secara terus menerus sebab nanti kita akan tengok kunci dia pada tengah-tengah ayat surah ni. Saya sebutkan tadi, ni subtopik daripada ayat 57 sampai 73 kan. Nanti tuan-tuan akan nampak di antara 4 contoh yang Allah sebut ni, hidup, tumbuhan, air dan juga api ni, nanti ada, kita akan nampak clue-clue, keyword-keyword yang Allah Ta'ala akan gandingkan dan kita akan nampak puzzle-puzzle disusun dengan sangat-sangat sempurna. Cuma tuan-tuan nampak saja flow dia dulu. Allah Ta'ala sebut je dulu. Kemudian Allah kata apa? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Sesungguhnya kamu telah mengetahui, alimtum, kamu wahai manusia telah tahu nash'atal ula. Saya dah sebut tuan-tuan sebelum ni, kenapa Allah gunakan kalimah nash'atal ula. Nash'atal maksudnya penciptaan yang pertama. Kalimah cipta ni ada 3 kan. Ada kalimah nasya'a, ada kalimah khalaqa, ada kalimah ja'ala. Khalaqa khusus, daripada tak ada kepada ada, kita dah maklum. Tapi kalimah nasya'a dengan kalimah ja'ala dia hampir sama. Kalau zara'a tu apa? Macam mana kata nanti saya cek balik kalimah zara'a. Itu kita dah bincang itu dekat surah yang lain kan. Okey. Nasya'a dan juga kalimah ja'ala dia hampir sama. Daripada perkara yang ada kepada perkara yang lain. Benda dah ada dah, kemudian dijadikan dengan bentuk yang lain. Bezanya ja'ala kepada ghairu akil, benda yang tak berakal. Tapi kalau nasya'a adalah merujuk kepada perkara yang berakal, makhluk yang berakal. Nasya'a ni daripada benda yang ada, nutfah, air mani, berubah menjadi makhluk. Air mani ni tak ada tangan, tak ada kaki tuan-tuan. Tiba-tiba ada tangan, ada kaki, ada syahwat, ada akal fikiran, ada nafsu, ada kehendak, ada keinginan, ada perasaan. Subhanallah, Allah Ta'ala letakkan macam mana sesuatu yang lain kepada sesuatu yang sangat-sangat sempurna. Allah gunakan kalimah nasya'a. Tapi kalau kalimah ja'ala selalunya selain daripada manusia. Okey. Baik, jadi Allah kata nasy'atul ula, wahai manusia, kamu dah tahu dah. Kamu dah melihat dah tentang penciptaan yang pertama dekat alam dunia ni. Falaula tadhakkarun, kenapa kamu tak boleh mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua nanti? Ini persoalan tuan-tuan. Kenapa falaula tadhakkarun, kamu tak boleh mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Okey, selesai tuan-tuan. Sekarang kita tengok hujah yang kedua. Allah Ta'ala suruh kita tengok tentang apa? Afara'aitum ma tahruthun. Kata Allah, afara'aitum ma tahruthun. Kata Allah Ta'ala, sekarang terangkan kepada aku tentang apa yang kamu tanam. Sebab apa tuan-tuan, zaman dahulu ni, orang Ansar, orang Muhajirin, orang Makkah, orang Madinah ni, dia sangat berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan, sangat berkait rapat dengan peladangan, dengan ni. Sebab mereka berurusan, bekerja dalam bidang ni. Dan ini adalah sebahagian daripada sumber dia. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan. Mula-mula Allah Ta'ala cerita tentang hidup. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang tanaman ataupun tumbuhan. Kemudian nanti Allah Ta'ala bercerita tentang air dan Allah Ta'ala cerita tentang api. Empat-empat ni adalah sumber asas. Kenapa tuan-tuan ni adalah sumber asas? Hidup ni adalah kehidupan lah, manusia diciptakan. Tanaman ni, dia kan, kita sebut penciptaan. Sama dengan kehidupan. Tanaman ni sama dengan makanan. Manusia memerlukan kepada makanan. Air ni adalah merujuk kepada minuman. Dan api ni adalah proses untuk memasak minuman dan juga makanan. Empat ni sumber asas. Cuba tuan-tuan bayangkan, kehidupan, tiba-tiba tak ada makanan, apa jadi? Kematian tuan-tuan. Kehidupan,
Ada makanan, tak ada minuman. Apa jadi? Kematian. Kalau ada makanan, ada minuman, tapi tak boleh dimasak makanan tersebut, makan mentah-mentah, apa jadi? Kematian. Dan Allah Ta'ala kaitkan ini adalah sebagai ini bukti penciptaan. Dan ini adalah nikmat yang paling asas. Kamu berhajat kepada nikmat ini, sepatutnya kamu berhajat juga kepada pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Allah Ta'ala sebut ni, 4 ni. Sebab itu Allah Ta'ala susun tuan-tuan dalam keadaan yang teratur. Allah mulakan dengan penciptaan kehidupan ni, cerita tentang kehidupan. Kemudian Allah cerita tentang afara'aitum mutahrusun tu, tentang tumbuh-tumbuhan, macam mana kamu tanam. Allah sebut berkaitan tentang air, dan Allah Ta'ala sebut tentang api. Dia berturutan, dia tak bersepah. Mula cipta kehidupan, tiba-tiba cerita tentang api, cerita tumbuhan, makanan, air dan sebagainya. Tak, dia disusun dengan teratur supaya manusia nampak flow tu. Kamu berhajat kepada ini, kamu berhajat kepada ini, kamu juga akan berhajat kepada ini, dan kamu akan berhajat kepada ini. Okey, ini 4 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan. Ini nikmat yang paling asas di dalam kehidupan kita. Hari ini kita tak ada air, tuan-tuan. Apa jadi? Merungut. Kan? Habis kita punya struktur kehidupan ni susah. Okey. Okey, baik tuan-tuan perhatikan. Allah sebut afara'aitum ma tahrusun. Kata Allah Ta'ala, sekarang cuba terangkan kepada Allah Ta'ala, kepada aku, tentang ma tahrusun, apa yang kamu tanam. Bukan kita kena terang pada Allah, tuan-tuan, tapi Allah suruh kita lihat kepada tumbuhan yang kita tanam. Hari ini kita tak rasa nikmat ni, tuan-tuan, sebab mungkin hari ini kita boleh pergi pasar, membeli itu, ini dan sebagainya. Tapi bagi orang zaman dahulu, setiap makanan yang mereka nak makan, mereka perlu usahakan. Nak makan daging, mereka kena membela kambing, ayam, lembu, unta dan sebagainya. Mereka nak makan sayur-sayuran, mereka kena tanam tumbuh-tumbuhan tersebut dan sebagainya. Hari ini kita mungkin tak rasa, tapi Allah suruh kita berfikir. Kamu tengok pada tumbuhan yang kamu tanam, nikmat yang kamu makan ni. Kamu tengok a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah tanya lagi sekali, kamu ke yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Okey. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-64. Allah tanya, kamu ke yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ni, atau kami yang tumbuhkan sayur-sayuran? Ada orang kata kami yang tumbuhkan, sebab kami yang tanam, kamilah yang dapat hasil. Okey? Allah Ta'ala tanya apa? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ni Allah suruh kita berfikir. Kata Allah Ta'ala, lau nasha', lau nasha'. Lau tu maksudnya kalau. Nasha' kami kehendaki. Kalau kami kehendaki, kalau Allah mengkehendaki, laja'alnahu, benar-benar kami ni menjadikan tumbuh-tumbuhan ini adalah hutama, kering, rosak. Fazaltum tafakkahun, maka kamu mesti akan jadi heran dan kamu akan tercengang. Sebab apa? Dalam fikiran kita secara normalnya, secara semula jadinya, kalau saya dah tanam biji benih, saya dah letak baja, saya dah siram pokok, dia mesti keluar. Mesti. Tiba-tiba tak keluar, kita akan cakap apa? Pelik ni tak keluar. Sebab secara normalnya macam tu, manusianya fikiran. Allah nak bagi tahu pada kita, sepatut macam itulah kamu berfikir tentang kejadian kamu pada hari kebangkitan. Sepatutnya. Kalau kamu dah ditanam, lalu untuk bangkit semula pada hari kebangkitan, itu bukan benda yang pelik. Bahkan pelik kalau kamu dah mati, tak hidup, itu pelik. Macam mana kamu tengok tumbuhan yang dah ditanam, kemudian dibaja, kemudian diletak air, disuburkan, lalu ditumbuh buah-buahan, tumbuh sayur-sayuran, tumbuh tumbuhan dan sebagainya. Kamu rasa itu semula jadi, dan agak mustahil kalau dia mati, tak tumbuh, tak keluarkan hasil. Macam itulah kamu melihat hari kebangkitan. Kamu dah mati, dah ditanam, lalu disirami dengan air hujan, manusia tak keluar, tak ada hari kebangkitan. Itu benda yang paling pelik. Faham tak saya?
Okey, tuan-tuan nak tengok kat mana contoh dia? Tuan-tuan buka surah Al-Fatir, surah 35. Cuba tengok Surah Al-Fatir, surah 35 ayat 9. Allah nak bagi tahu kita tuan-tuan, kehidupan kita ni, surah Al-Fatir, surah 35 ayat 9. Kita punya proses kejadian hari kebangkitan sama macam proses kejadian di dalam sama macam proses tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengok ayat sini. Allah kata apa? Wallahul ladzi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit faahyayna bihil ard ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata Allah Taala, wallahul ladzi, dan Allah lah allazi yang arsala riyah, yang menghantar ar-riyah iaitu angin. Fatuthiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan. Sahab tu adalah awan angin tu meniup awan ni bergerak. Fasuqnahu ila baladin mayyit, yang mana awan itu dihalau pergi ke satu tempat negeri yang mati, kawasan yang mati kering. Fa ahyayna bihil ard, dan maka kami hidupkan kawasan tersebut. Air hujan turun, hidup kawasan tu. Ba'da mautiha, selepas dia kering. Normal kan tuan-tuan? Kawasan kering, Allah turunkan air hujan, tumbuh, subur. Tengok contoh paling dekat tuan-tuan. Tuan-tuan kena pergi Madinah musim-musim bulan 12. Kalau tuan-tuan tengok bulan 12, Madinah ni dia jadi hijau. Ada orang kata ni akhir zaman. Tak tuan-tuan, dia adalah perkara yang normal saban tahun berlaku. Bulan November, Disember ke Januari ni dia adalah normal. Tuan-tuan tengok padang pasir pun tumbuh rumput hijau. Dia punya gunung-gunung pun tumbuh warna hijau. Tuan-tuan mungkin tak percaya kan sebab tak ada orang nak tangkap gambar. Tuan-tuan pergi tengok, cuba search. Padang rumput ke apa ke, tuan-tuan tahu, padang rumput di Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan boleh tengok. Sebab Allah nak suruh orang Mekah, orang Madinah yang turun surah ni tuan-tuan berfikir. Kamu tengok negeri kamu ni mati ni, kering ni, berbatu ni, berpasir. Tapi bila sampai ke musim sejuk di hujung-hujung tahun, kamu tengok rumput ni naik. Rumput ni naik, tumbuh dekat celah-celah batu ni. Daripada tempat yang mati akhirnya menjadi subur. Kerana apa? Kerana adanya air, ada air hujan. Allah kata, kadzalikan nusyur, macam itulah kebangkitan. Sebab dalam hadis Nabi beri contoh yang dekat. Kata Nabi SAW, di antara tiupan sangkakala yang pertama ke tiupan sangkakala yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW daripada riwayat Abu Hurairah, tiupan sangkakala yang pertama mematikan, menuju ke tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan, tempohnya 40. Dan Abu Hurairah kata apa? Aku terlupa sama ada Nabi sebut 40 hari, 40 minggu, 40 bulan ataupun 40 tahun. Wallahu alam, aku tak mengetahui. Abu Hurairah tak terdengar, dia tu mungkin terlupa apa yang Nabi sebut. Lalu kata Nabi SAW, masa kebangkitan itu akan berlakunya satu hujan lebat, banjir, dan selepas itu akan keluarlah manusia daripada kuburnya. Nabi sebut ni. Kenapa? Sebab ada satu benih yang ada pada tubuh manusia yang disebut oleh Nabi sebagai ajabuz dzamb, iaitu tulang ekor. Kita tengok tulang belakang kita tuan-tuan, hujung sekali di bawah ni tulang belakang, hujung bawah ni ada satu kecil saja tulang tu. Disebut sebagai ajabuz dzamb, tulang ekor tu. Ini identiti kita. Daripada tulang ni dia takkan hancur. Allah akan haramkan dia daripada dihancurkan oleh tanah. Dan tulang inilah yang akan tumbuh seluruh balik tubuh kita pada hari kebangkitan. Prosesnya macam mana? Allah suruh kita tengok pada tanaman kita. Tuan-tuan tengok biji durian, tuan-tuan tengok biji benih yang kita tanam, buah-buahan, sayur-sayuran dan segala-galanya. Tuan-tuan letak baja bersamanya, tuan-tuan siram dengan air. Cukup 2-3 minggu, 2-3 bulan, 2-3 tahun, dia akan keluar tunas dan akhirnya membesar menjadi pohon, menjadi sayur-sayuran, menjadi tanaman-tanaman, menjadi makanan-makanan kepada manusia. Allah suruh kita berfikir. Kalau kamu nafikan hari kebangkitan, sekarang kamu nafikan tentang tumbuhan yang kamu tengok. Dia mati, kemudian dihidupkan. Dia boleh membesar.
Macam itulah kehidupan manusia di hari akhirat nanti, di hari pembalasan. Tuan-tuan boleh nampak apa yang saya sampaikan? Okey, kalau tuan-tuan tengok lagi, kita punya skrin lagi masih lagi tunjuk pada surah Fatir. Ayat yang ke-9 ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalimah ar-riyah. Ar-riyah. Surah Fatir ar-riyah. Ar-riyah ni Allah gunakan jamak takthir ataupun kita sebut sebagai plural. Allah gunakan kalimah plural. Kalau diterjemahkan sebagai angin-angin. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, sekarang saya berkongsi dengan tuan-tuan, kebetulan kita sampai ayat ni. Kalau Allah gunakan satu angin, ar-rih, iaitu ra ya ha, ar-rih, itu dia punya singular dia, tunggal dia, mufrad dia. Kalau Allah kata angin sahaja berbentuk singular, ia merujuk kepada angin yang membawa azab. Angin yang membawa azab, Allah akan gunakan kalimah ar-rih, arihu. Tapi kalau Allah gunakan kalimah angin dengan kalimah plural jamak ar-riyah, ia bererti angin yang membawa nikmat. Itu perbezaan dia. Okey. Sebab Allah nak bagi tahu tuan-tuan, bab azab ni mudah dikenali. Nampak? Satu je. Tapi bila nikmat yang dibawa dari angin ni banyak macam-macam laluan, macam-macam keadaan, macam-macam bentuk. Jadi Allah gunakan macam tu. Ada satu lagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasanlah, kita selalu baca Quran kan. Ada seorang nabi yang unik namanya dalam Quran. Ada seorang nabi yang namanya unik dalam Quran. Rasa-rasa nabi apa? Faham tak soalan saya? Ada banyak nabi yang Allah sebut dalam Quran. Ada satu nabi yang Allah gunakan unik nama dia. Saya cek ya. Nama dia unik. Dia satu-satunya nabi yang unik, yang tidak ada pada nabi yang lain. Nabi Syuaib. Okey. Ilyasa. Tak. Okey. Nama yang sinonim iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nama cucu Puan Shima, Ibrahim. Cuba tengok surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 124. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 124. Ramai-ramai Rasul tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala rekodkan banyak doa dia di dalam Al-Quran. Sangat banyak. Sebab dia ni disebut sebagai bapa kepada para anbiya. Dia adalah ayah kepada para anbiya. Dan ujian Nabi Ibrahim berat daripada nabi-nabi yang lain. Okay, macam-macam ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kalimah Ibrahim dekat situ, satu-satunya. Ibrahim ni ada banyak kalimah. Ada dua kalimah. Apa beza dia? Kebiasaan nama Ibrahim ni dia akan dieja dengan macam ni. Ibrahim. Ada ya dekat sini. Kan? Tapi di dalam surah Al-Baqarah 124 ni, ini satu-satunya yang Allah tak gunakan kalimah ya. Tapi dia buat macam ni. Dia tak ada ya. Satu-satunya. Tapi kalau Nabi yang lain tak pernah Allah buang huruf. Dia mungkin berbeza baris sebab dia punya saraf dia, dia punya hukum grammar dia. Tapi dari sudut huruf dia takkan dibuang. Tapi untuk Nabi Ibrahim satu-satunya. Yang lain Allah gunakan kalimah ya. Tengoklah surah Ibrahim ke, nama Ibrahim semua ada ya. Tapi ini satu-satu surah ayat yang Allah gunakan nama Ibrahim tanpa ada ya. Kenapa? 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 Ini sahaja je saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Penggunaan kalimat tu. Nanti kita akan jumpa banyak penggunaan kalimat dalam waqiah ni yang memberi maksud-maksud yang tertentu. Nanti kita akan jumpa. Macam ar-riyah tadi kan. Ar-rih tunggal bermaksud azab. Kalau ar-riyah angin yang berbentuk plural bermaksud nikmat. Ibrahim ni pada surah ni Al-Baqarah 124 dalam ilmu qiraat dibenarkan untuk kita baca sama ada Ibrahim ataupun kita membaca Ibrahim, boleh. Dua bacaan. Dia ada dua wajah, wajahain kat sini. Ada dua wajah ataupun dua keadaan pembacaan qiraat dia.
Maknanya tuan-tuan boleh baca dengan kalimah Ibrahim Rabbuh ataupun dengan kalimah Ibrahim Rabbuh. Boleh baca dua. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebab nama Ibrahim ni tercatat di dalam kitab Taurat, tetapi dengan sebutan Ibrahim ataupun Abraham, dan dia diimani oleh orang Yahudi ni. Jadi bila dibaca di dalam surah, di dalam Quran tuan-tuan, orang Yahudi ni mendengar, dan itu sebab sebahagian daripada orang Yahudi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab dia tahu agama mereka ni yang mengakhiri, yang mewarisi, yang dibenarkan melalui Taurat ni adalah adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quran adalah menyempurnakan apa yang ada di dalam Taurat dan juga Injil. Ini antara. Sengaja saya bawa pada tuan-tuan untuk tengok kadang-kadang perbezaan huruf kalimah ni memberi mesej-mesej tertentu. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan tengok Allah kata apa? Kalaulah kami la ja'alnahu khutama, nak jadikan tanaman-tanaman ni mati, kering, tak ada hasil. Boleh ke tak boleh? Allah kata boleh. Bahkan fadhaltum tafakkahun, bahkan kamu akan tercengang dan bingung pula. Kan kita pun pelik. Macam pelik pula, saya dah tanam, saya dah cukup baja, saya dah cukup ni, tak timbul pula. Kita rasa hairan tuan-tuan. Macam mana benda ni secara semula jadi, normalnya setiap benih yang ditanam, disiram, mesti tumbuh hasil, mesti keluar tunas, keluar buah-buahan, keluar pokok dan sebagainya. Allah kata semula jadinya manusia dah jadi tulang, mati, adanya tulang ekor dalam tanah, disiram dengan air, dia mesti akan ada hari kebangkitan. Kalau tak ada hari kebangkitan, itu yang pelik. Boleh faham saya? Perbandingan ni, Allah bagi perbandingan. Macam mana kamu pelik dengan tumbuh-tumbuhan yang tak tumbuh setelah dibaja, macam itulah sepatutnya kamu pelik kalau kamu kata tak ada hari kebangkitan selepas manusia mati. Ni Allah suruh kita berfikir ni. Itu adalah perkara yang pelik kalau kamu kata hari kebangkitan tak wujud. Okey. Saya pernah tanya pada kawan-kawan yang bukan Muslim, yang dia punya mayat saudara mara kawan-kawan dia yang dibakar. Dia tanya dia, semuanya yang diangkat dia tak ada apa. Sebelum fikir. Dia berkata, memang ada sudah angkat. Tak. Tapi kita tunjuklah ayat. Ya. Soalan. Dia tanya kepada orang ustaz-ustaz. Okey. Puan Shima tanya, Puan Shima maklum kan, dia pernah tanya kepada sahabat-sahabat yang non-Muslim kan, bila dibakar mayatnya, mayatnya dah menjadi abu kan, lepas tu adakah semuanya jadi abu ataupun ada yang tertinggal? okey, semua jenazah tu menjadi abu ataupun ada tak tulang yang tertinggal? Kata Puan Shima tak ada seorang pun yang menjawab. Tak, dia jawab. Dia jawab. Dia kata memang ada tulang. Dia jawab dan dia kata memang ada tulang ekor tu lah, memang ada. Dan Puan Shima tunjuklah ayat dalam Quran, memang ini yang akan menjadi, yang akan tinggal, yang Allah haramkan daripada hancur, dan ini yang akan menjadi baja ataupun kita kata biji benih kepada setiap manusia yang akan keluar balik kepada di hari kebangkitan. Dia pun ada bukti saintifik, memang ada. Tanyalah orang-orang belajar perubatan, memang ada. Benda ni diyakini. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa? Inna la mughramun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna la mughramun. Sesungguhnya kami, iaitu manusia ni, bila dia tengok tumbuh-tumbuhan ni tak tumbuh, sesungguhnya kami ni la mughramun, benar-benar di dalam kerugian. Maksudnya apa? Bila dia tanam, dia dah bercucuk tanam, dah tuai, dah baja, dah siram pokok dan sebagainya, tengok-tengok tak jadi hasil. Allah kata kami boleh buat. Bahkan manusia bukan sekadar tercengang, hairan, bahkan dia kata la mughramun, kami benar-benar rugi. Sebab nak kata, saya tak boleh terima lah. Semula jadinya, setiap yang kita usahakan di tanah ni mesti keluar hasil. Tiba-tiba tak tumbuh hasil. Allah nak tunjuk, Ar-Rakam ni tentang ayat ni, sebab Allah nak tunjuk, benda ni mustahil. Macam itu sepatutnya kamu tengok. Kalau tak ada hari kebangkitan, itu benda yang paling mustahil. Ni, Allah bagi contoh. Bukan dia bukan dia dalam keadaan fadhaltum tafakkahun. Bukan sekadar tercengang, bingung, hairan.
Bahkan dia pula kata kami benar-benar akan rugi. Kalimah la mughramun, lam tu adalah lam taukid, yang bermaksud benar-benar rugi. Macam Allah sebutlah, innal insana la fi khus. La fi, ada lam kat situ. Kami benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Lam tu namanya lam taukid. Okey. Ada soalan daripada Prof. Badut. Ibrahim dalam Taurat adalah Abraham. Ibrahim. Okey, minta maaf. Abraham tu bahasa Inggeris kan? Okey, Ibrahim dengan Ibrahim. Sebab itu, saya minta maaf, saya mungkin tersasul tadi. Sebab itu kalimah tu, ya tu dibuang. Yang hamzah tu memang adalah hamzah berbaris bawah. Dia tak berubah kat hamzah tu. Dia tak sebut Abraham, Ibrahim ataupun Ibrahim. Sebab itu bila Nabi baca di depan orang-orang Yahud, mereka terkejut. Dan ini menjadi perkara yang masyhur, yang dibenarkan untuk kita baca dalam dua wajah. Sama ada dengan kalimah sebutan Ibrahim ataupun dengan sebutan Ibrahim. Okey, saya minta maaf, saya tersebut Abraham tadi Saya tersilap. Okey, kalau sebut Abraham tak boleh salah. Kita telah tukar baris. Tapi yang boleh kalimah him tu, him ataupun ham. Okey, baik. Kemudian Allah kata apa? Bal nahnu mahrumun. Kata Allah, bal nahnu mahrumun. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bal nahnu mahrumun, kami menjadi orang yang tidak mendapat apa-apa hasil. Kita dah usaha tanam, kita dah buat itu, tapi tak dapat apa-apa. Allah sebut 3 kali, tuan-tuan. Nak bagi tahu manusia menafikan, dan benda ni adalah perkara yang paling pelik. 3 ayat ni. Bila mereka menanam tak dapat hasil, buah-buahnya tak menjadi, tanamannya tak jadi, Allah kata 3. Pertama, dia tercengang dan hairan, bingung. Kedua, dia kata mereka rugi. Ketiga, mereka kata kita tak dapat apa-apa hasil. Nak kata 3 kali pengulangan, benda ni tak logik. Tak logik. Sama tak 3 jawapan ini dengan 3 benda yang mereka soalkan, yang kita tengok sebelum ni, cerita kiamat tu, cerita hari akhirat, cerita neraka. Betul ke? Tuan-tuan ulangi sekali. Saya tengok saya minta maaf, saya ulangi sekali. Tengok ayat yang ke-47 tu. 47. Wa kanu yaqulu a idza mitna, apakah apabila kami dah mati, wa kunna turaba, kami dah jadi tanah, wa idhama, dah jadi tulang belulang. Tengok surah Al-Waqiah ayat 47. Kita ulang balik. Okey, ayat 47 tu. Sekadar saya nak tengok pada tuan-tuan, macam mana Allah jawab bila manusia tanya kepada Nabi ni benda yang mustahil. Allah kata wa kanu yaqulun, ni present tense. Dia sering bertanya, konsisten bertanya. Aidza mitna, pertanyaan kali pertama, benarkah kami kalau dah mati, dah jadi tanah, dah jadi tulang? A inna lamab'utsun, apakah kami dibangkitkan? Pertanyaan kali kedua. Abauna awwalun, kali ketiga tanya, apakah datuk-datuk nenek-nenek kami, moyang-moyang kami juga akan dibangkitkan? 3 kali pertanyaan ni adalah konon-kononnya sebagai satu mereka kata perkara yang pasti, confident. Betul ke ni? Dia tanya soalan bertubi-tubi ni. Apakah kami akan mati? Kami akan jadi tulang belulang? Apakah kami akan dibangkitkan? Apakah datuk-datuk ni akan dibangkitkan? Macam kita lah, tuan-tuan. Bila kita dah berpegang dengan satu benda, kita akan tanya pada orang yang berbeza dengan kita dengan pertanyaan yang bertubi-tubi kan, supaya dia betul ke ni? Betul ke ni? Jadi Allah tunjukkan kepada kita. Jawapan dia Allah jawab 3 kali. Dan jawapannya bukan datang daripada Allah, tapi jawapannya datang juga daripada manusia. Bila satu tumbuhan yang ditanam tak tumbuh, mereka kata mereka dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan rugi, dan mereka kata mereka dalam keadaan tak dapat apa-apa hasil. 3 kali juga Allah ulang perkataannya. Boleh, tuan-tuan? Boleh nampak Allah Ta'ala menjawab secara tak langsung. Okey, macam mana kita hairan tumbuhan tak boleh tumbuh, macam itulah juga kita nak kata secara semua jadi pun Allah pun hairan dengan makhluk. Kita tak boleh kata Allah hairan, tuan-tuan, tapi saya nak mudahkan kefahaman. Kita pun hairan bila mana manusia menolak hari kebangkitan, sebab benda itu adalah perkara yang semula jadi. Okey, selesai ayat cerita tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan.
Sekarang Allah Ta'ala masuk hujah yang ketiga pula. Okey. Quran yang saya ada ya di atas Ibrahim ayat 104 Al-Baqarah tu. Bentuknya sama dengan nama Ibrahim di tempat-tempat lain macam mana? Ada ya ke? Dia punya Prof Mahaini punya Quran tu Ibrahim tu ada ya. Ha ya mim ke ataupun ha mim? Okey. Saya tanya pada Prof Mahaini. Kan? Okey. Tapi kalau mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi yang dalam Resam Usmani dia ha dengan mim, kemudian ada tanda tu. Dia ada tanda macam nak silap. Ya tu, ada tanda yang saya tunjuk tu. Dia ada tanda macam tu. Macam kita kata apa? Macam huruf ha terbalik tu. Dia ada bentuk macam tu. Okey, dan dia dibaca dengan dua keadaan, Ibrahim dengan Ibrahim. Okey. Baik. Sekarang kita masuk hujah yang ketiga. Allah bercerita berkaitan tentang air. Allah kata apa tuan-tuan? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, kata Allah Ta'ala. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terangkan kepada aku tentang air yang kamu minum pula. Tadi Allah suruh kita terangkan tentang tumbuhan yang kita tanam. Sekarang Allah suruh kita terangkan berkaitan tentang air yang kita minum. Bukan suruh kita terang tuan-tuan, tapi suruh kita tengok minuman kita tu, air yang kita dapat tu. Okey, ayat yang ke-68. Okey, ayat yang ke-68. Saya pernah kongsi dengan tuan-tuan tak? Dalam surah Al-Kahfi, Allah mengkaitkan kehidupan dunia ini dengan air. Pernah sebut tak? Pernah kan saya sebut? Ya Allah kata apa? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Kami memberikan perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang diturunkan daripada hujan. Air yang diturunkan daripada langit. Allah mengkaitkan dunia ni, kehidupan kita di dunia dengan air. Allah kaitkan. Jadi kat sini Allah ulang lagi sekali. Allah kata apa? Kamu cuba tengok kamu punya air yang kamu minum. Sekarang kamu tengok, ada tak kaitan dengan hari kebangkitan? Satu, dia berhujah dengan nikmat. Satu lagi, dia berhujah dengan ini bukti adanya hari kebangkitan. Macam mana tuan-tuan? Allah kata apa? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamukah yang menurunkan air hujan daripada awan? Ataukah kami yang menurunkan? Jawab. Tengok, Allah Ta'ala ulang banyak kali. Afara'aitum, kemudian Allah sambung dengan kalimat antum tu. Okey, tak apa, saya terus je. Nanti tuan-tuan akan tengok. Saya nak sebut clue dah sampai dah ni. Lau nasha'ul ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kami menjadikan air yang turun daripada langit ini dalam keadaan ujaj, masin, falaula tashkurun, pasti apa? Falaula ni terjemahkan sebagai maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maksudnya air yang turun daripada langit ni air tawar ni. Cuba bayangkan kalau Allah turunkan dengan air yang berasa masin. Pasti mengapa kamu tidak bersyukur? Okey, sekarang kita dah sampai dah. Saya explain pada tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan daripada ayat 57 sampai 73 Allah ulang kalimah ni. Bila Allah nak masuk topik, Allah akan gunakan kalimah afara'aitum ni. Kemudian Allah sambung dengan kalimah antum. Faham tak? Allah buat 4 kali tuan-tuan. Kan? Mula-mula Allah cerita tentang kehidupan. Allah tanya, kamu yang menghidupkan ke kamu yang menghidupkan ke kami yang menghidupkan? Kedua, Allah cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Allah suruh kita tengok tanaman kita, tumbuhan kita. Kemudian Allah tanya, kamu yang menumbuhkan ke kami yang menumbuhkan? Ulang kan?
Ketiga, Allah tanya pasal air minuman kita. Kamu yang turunkan air hujan ke kami yang turunkan air hujan? Dan yang keempat nanti Allah suruh kita tengok kepada api. Dan Allah tanya, kamu yang menghidupkan ke kami yang menghidupkan? 4 kali. Tujuan dia adalah untuk kita berfikir. Pengulangan Allah gunakan pengulangan afara'aitum. Okey. Lagi tuan-tuan. Ni nak tengok, nak bagi tuan-tuan dapat detect perbezaan dia. Nampak macam sama kan, tapi berbeza. Tengok ayat 65. Ayat 65 Allah kata apa? Lau nasya la ja'alnahu. Kemudian dengan ayat ayat 70. Betul ayat 70. Ayat 70. Allah kata apa? Lau nasya ja'alnahu. Okey, kemudian Allah sambung. Kalau tengok pada kedua-dua ayat ni, ayat 65 dengan ayat yang ke-70, sama tak ayat dia? Sama tak? Sama kan? Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman, kata Allah kan? Kami boleh jadikan tanaman tu kering, kata Allah. Ayat 70 Allah kata lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kami boleh jadikan air hujan tu dalam keadaan masin. Penggunaan yang sama, lau nasya'u ja'alnahu, diulang 2 kali. Perhatikan ayat 65, ayat 70. Apa perbezaan dia? Cuba tengok. Okey, pertama tadi hutaman, itu ujajan. Okey, lagi apa lagi? Lagi apa perbezaan dia? Okey, saya bagi clue lah. Tengok daripada kalimah lau nasya'u ja'alnahu tu je. Sampai 3 kalimah tu je. Di antara 2 ayat 65 dengan 70. Apa yang beza? Apa beza? Ayat 65, ayat 70. Kalimah, 3 kalimah tu je. Lau nasya'u ja'alnahu tu. Apa beza di antara ayat 65 dengan ayat 70? Saya dah tunjuk depan, saya tulis depan tu dah. Ada beza tu. Okey. Tak dapat. Okey. Dekat sini Allah tunjukkan kekuasaan dia. Kita tak perasan ni. Allah bezakan dengan huruf lam. Cuba cek balik. Ayat 65 Allah letak huruf lam. Ayat 70 Allah tak letak huruf lam. Huruf lam ni. Lam ni disebut lam at-taukid. Lam penegasan. Kenapa? Lam ni daripada ayat 65. Kenapa bila Allah cerita tentang tumbuh-tumbuhan, Allah tegaskan ada kalimah lam ni. Lau nasya, kalau kami menghendaki. Kami iaitu Allah menghendaki. Benar-benar kami menjadikannya. Ni rujuk pada tumbuh-tumbuhan, tanaman. Beza dengan ayat 70. Kalaulah kami menghendaki, kami menjadikannya air hujan sekian menjadi masin. Bezanya ada kalimah lam. Di sini Allah tegaskan bercerita tentang tanaman, yang ini Allah tak tegaskan bila Allah cerita tentang air. Kenapa? Mesti ada sebab tu. Mesti. Okey. Ada yang try jawab tak dekat komen di Facebook? Ada tak? Tak ada. Okey. Okey. Bezanya adalah kerana pada ayat 65 bila Allah cerita tentang air, Allah kata kalau kami nak, kan bila Allah sebut contoh, Allah bagikan dia kontradik. Kami hidup, kami matikan. Betul kan? Kami ciptakan, kami yang tumbuhkan tanaman, kami juga boleh rosakkan tanaman.
kami yang turunkan, kami yang beri minuman, kami juga yang boleh tahan air ni jangan turun. Bezanya kenapa ada kalimah lam pada tanaman, tidak pada kalimah air ni, adalah kerana pada hal tanaman, pada ayat 65 tu cerita tentang tanaman ni ada usaha manusia pada tanaman. Kan kita bila kita bercocok tanam, kita ada usaha. Kita yang letakkan biji benih, kita yang letakkan baja, dan kitalah yang tumbuh tumbuhan. Betul tak? Kan kita ada buat. Kita ada tanam, kita tumbuh tumbuhan. Berbeza dengan ayat yang ke-70, bila Allah bicara dengan air, yang mana air yang diturunkan daripada hujan ni, dia tidak ada campur tangan makhluk. Itu beza dia. Boleh nampak tak? Boleh? Tuan-tuan boleh faham? Bila cerita tentang tanaman, di situ ada campur tangan makhluk. Sebab manusia berusaha, dia tanam, dia membajalah, dia membajaklah, dia usaha kan. Dia ada usaha dekat situ. Tapi bila bicara tentang air hujan, dia tidak ada campur tangan manusia. Ada tak manusia, kali ni kita nak turunkan hujan lah dekat USJ. Lepas ni kita turunkan hujan lah dekat Sunway. Tak ada. Jadi bila Allah gunakan kalimah taukid, penegasan lam tu, pada cerita tanaman, Allah nak bagi tahu, kami benar-benar boleh hutama, keringkan tanaman kamu. Kami benar-benar boleh buat. Allah tekankan. Walaupun tanaman ni kamu tanam, tapi yang berkuasa kami yang boleh matikan dia. Tapi bila Allah cerita tentang hujan, tak ada campur tangan manusia. Manusia tak mampu turunkan. Apatah lagi manusia tak mampu untuk halang air hujan ni. Maka sebab itu Allah tak gunakan penegasan. Sebab benda tu adalah memang mutlak, manusia maklum. Dia di luar kuasa bidang manusia. Dia adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Jelas tak tuan-tuan? Boleh? Okay? Dekat situ pun kalau kita berfikir, Allah Akbar, kita ni kerdil tuan-tuan, kecil sangat. Ni baru Allah Ta'ala suruh kita berfikir tuan-tuan. Nak hujah kuasa lagi lah. Janganlah. Okay? Berapa banyak manusia cuba buat klon tuan-tuan, tak jadi macam manusia. Tak jadi macam penciptaan Allah Ta'ala. Buatlah apa-apa klon. Kamu berhabislah berjuta-juta kajian R&D lah. Buatlah apa-apa yang kamu nak. Tiru macam ciptaan Allah Ta'ala. Takkan mampu sempurna. Takkan. Ada soalan Ustaz. Yep. Kalau benih awan tu, Itu benih awan lain. Okay. Proses pembenihan awan lain. Itu pun turunnya macam mana kan? Airnya tak sebersih macam hujan. Ada kalau tuan-tuan baca kajian air masa kita dulu ada pembenihan awan zaman apa? Jerebu tu kan ada, dia ada kesan-kesan sampingan dia. Sebab itu Allah tak gunakan kalimah. Bila Allah sebut tengok ayat 67 tu, ayat 68, Allah sebut air, Allah kata apa? Allazi tashrabun. Nak kata air tu kamu boleh minum. Dia turun kamu boleh minum. Cuba benih awan tu minum. Kita kata tak boleh minum. Dia nak cerita nak ceritanya beza makhluk kalau dia boleh buat, dia tak sama dengan Tuhan punya penciptaan. Okay. Kalau tanaman tu memang kita usaha, kita tanam, dia jadi tumbuhan, kita boleh makan kan. Tapi air hujan, Allah nak bezakan. Hujan yang turun semuanya adalah bersifat semula jadi. Sebab itu bila Allah sebut ayat 69 tu, Allah kata antum anzaltumuhu minal muzni. Kamu yang turunkan air hujan ataupun kami yang turun? Maksudnya apa? Hujan ni kalau manusia boleh buat air hujan ni, ya dia boleh turunkan air hujan, tapi hujan yang lain yang turun tu manusia buat tak boleh. Bahkan kita tak boleh halang. Satu masa tuan-tuan, minggu lepas rumah saya banjir. Air parit semua naik ni, banjir. Kalau boleh kita kata, ya Allah janganlah turun air hujan lagi sebab dah banjir ni. Kalau naik lagi, kalau hujan lagi memang habis tenggelam. Sebahagian rumah tenggelam. Tapi ada orang boleh tahan tak? Tak boleh. Tak boleh tahan tuan-tuan. Kita tak boleh tahan. Sebab dia di luar bidang kita. Okey. Sebab tu Allah gunakan kalimah-kalimah ni, kita boleh nampak. Okey, sekarang Allah memberi bandingan. Yang turun daripada langit ni air yang boleh diminum. Air yang boleh diminum air apa? Maksudnya air tawar. Kita boleh minum. Sebab itu Allah counter balik
kontradikkan dia. Allah kata apa? Kalau kami turunkan air masin yang tak boleh diminum, macam mana? Falaula tashkurun. Mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Okey, sila. Nabi Ibrahim Nabi yang bijak. Merujuk kepada apa? Konteks dia bijak tak bijak tu? Nak tahu juga konteks apa bijak tak bijak tu? Kalau soalannya umum, saya pun jawab umum, pun boleh jawab umum. Semua Nabi dipandu dengan wahyu, maka keputusannya semua akan tepat. Sebab Allah Ta'ala memandu mereka, kehidupan mereka. Sebab mereka teladan, uswah kepada umat. Jadi sudah tentu keputusannya, tindakannya, perbuatannya adalah dengan wahyu. Bila sebut dipandu dengan wahyu, sudah tentu dia akan memperlihatkan teladan dan juga kebijaksanaan. Mesti para rasul dia bersifat manusia tapi dia sempurna. Itu beza rasul dengan nabi yang Allah Taala jamin. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, tengok ayat yang ke-71 pula, hujah yang terakhir, hujah yang keempat. Allah bicara berkaitan tentang api. Allah bicara berkaitan tentang api. Allah kata apa tuan-tuan? Afara'aitumun naral lati turun. Sekarang terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Turun, yang kamu nyalakan. Okay, saya tengok sikit daripada tafsiran sikit. Kalau kita tengok daripada kalimah daripada tafsir Al-Imam Ibn Kathir, kalimah turun adalah kalimah menggosok. Turun tu menggosok. Sebab pada zaman dahulu, maksud menyalakan api ni macam kita hari ni petik lah tuan-tuan. Pump nyala kan. Kadang hari ni orang tak nyalakan macam ni tuan-tuan, petik Swiss, pakai yang atas dapur tu kan. Ataupun kita petik lighter. Tapi dahulu mereka menggosok, iaitu pada pokok ataupun pada kulit kayu, barulah keluar api tu, baru menyalakan api. Okey, kenapa Allah gunakan kalimah menggosok turun ni? Sebab Allah nak bawa kita berfikir. Ini ending tuan-tuan, checkmate tuan-tuan, habis. Kita semua telah jawab. Macam mana tuan-tuan tengok Allah kata apa? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamukah yang menjadikan kayu api itu atau kamikah yang menjadikannya? Allah tak tanya tentang api tuan-tuan. Allah tanya tentang kayu tu. A antum ansha'tum syajarataha. Syajarah dekat situ. Allah mengkaitkan api dengan pokok. Faham tak? Sebab itu Allah gunakan kalimah allati turun. Kita terjemah direct, nyalakanlah. Tapi kalau ikut kalimah literal, kamu cuba terangkan macam mana api yang kamu nyalakan daripada gosokan. Kita dulu macam ni kan, gosok, macam-macam cara orang gosok ke kulit kayu tu sampai terkeluar api. Jadi Allah kata, siapa yang ciptakan pokok? Kamu ciptakan pokok ke aku yang ciptakan pokok? Kalau tuan-tuan tengok, dia naik tau, dia gradually tau, dia punya cerita dia. Tadi cerita tentang nutfah, kemudian cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Dua-dua ni dekat, kita rasa kita yang berkuasa. Air mani daripada saya, tanaman saya tanam, tapi Allah checkmate kan kita. Okey, kalau kamu kata tu, sekarang kamu tengok air pula, kamu turunkan air ke? Tak. Tengok api pula, bukan pasal api tu, memang kamu nyalakan api. Siapa yang ciptakan kayu pokok tu? Nampak? Dia makin lama dia makin naik tuan-tuan. Dia nak tunjukkan penguasaan mutlak tu milik Allah Taala. Sekarang tuan-tuan tengok am nahnul munsyi'un, kata Allah Subhanahu wa taala, atau kamikah yang menjadikannya. Okey, kenapa Allah sebut cerita tentang pokok ni? Kalau tengok dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ini seronok tuan-tuan. Saya baca ni pun saya rasa terkejut jugalah. Okey, baik. Al-Imam Ibn Kathir tuan-tuan, dia sebut apa? Kalimah syajarah tu adalah merujuk kepada dua jenis pokok. Dia merujuk kepada dua jenis pokok yang akan menghasilkan api.
Pertama disebut sebagai al-marah. Al-marah satu lagi namanya adalah al-afar. Al-afar. Dari dua ni, al-marah dan juga al-afar. Ini dua jenis pokok yang dimasukkan dengan syajarataha tu. Dua-dua ni merujuk kepada syajarataha. Pokok yang menghasilkan api. Ni zaman bangsa Arab Okey, kenapa Allah highlight tuan-tuan dua pokok ni? Okey, sebab dua-dua pokok ni kata Imam Ibn Kathir secara tradisinya dalam bangsa Arab, kalau dia nak menghasilkan api, dua-dua batang pokok ni dia bukan yang kering, bukan yang rosak. Dia mesti lagi berwarna hijau. Maksudnya apa? Dia masih lagi hidup. Kalau pokok tu dah ditebang contohlah, kita tebang pokok, kemudian pokok tu kita bawalah pergi musafir ke, pergi mana-mana ke, dia kering, dia mati. Kemudian kita ambil penggosok ataupun kita ambil kayu, kita nak nyalakan api, dia takkan nyala. Dia takkan nyala. Sebab tu Imam Ibn Kathir kata apa? Pokok ni kalau dia nak dinyalakan dalam tradisi Arab, dia mesti pokok yang hidup dan berwarna hijau. Maksudnya hijau ni hiduplah. Dia masih lagi hidup. Digosok baru dia akan keluarkan haba, baru dia berapi. Kenapa dia highlightkan tuan-tuan? Tuan-tuan tengok Pokok ni ditumbuh dengan apa? Pokok ni ditumbuh dengan apa? Ulang balik kita awal. Allah akan sebut tadi. Hidup, tumbuhan, air. Proses pokok ni sama juga. Dia jadi pokok kat sini, patah balik. Dia bermula dengan air. Nampak tak? Tumbuhan memerlukan kepada air untuk dia tumbuh. Okey, tumbuhan tu dia memerlukan air untuk tumbuh. Jadi pokok ni dia nak jadi api, asalnya kamu kena tengok, dia datang daripada air. Saya tahu tuan-tuan tak faham. Okey, saya cuba explain lagi sekali. Cuba tuan-tuan Pokok ni dia secara tradisi Arab, pokok yang nak nyalakan api pada bangsa Arab zaman tu ada dua jenis. Satu namanya al-marah, satu lagi namanya al-afar. Dan dua-dua pokok ni kalau nak keluarkan api daripada pokoknya, kalau digosok, dia mesti daripada pokok yang masih lagi hidup. Pokok yang hidup tuan-tuan, dia hidup dengan bersumberkan kepada air. Bahasa mudahlah secara formulanya. Daripada air tumbuhlah pokok. Daripada pokok hasilnya adalah api. Nak padam api dengan cerita sekarang macam mana? Daripada air jadi api, daripada api jadi air. Sekarang manusia explain. Siapa yang berkuasa sekarang? Kalau kita buanglah pokok ni, kita boleh nampak api datang daripada pokok kan? Dia satu ni lah. Pokok datang daripada air. Api datang daripada air. Api juga dipadam oleh air. Siapa salah? Kalau orang ni bahasa hari ni, antara telur dengan ayam, mana yang keluar dulu? Antara telur dengan ayam, mana yang keluar dulu? Telur ke ayam? Benda ni tuan-tuan, benda ni Allah suruh kita manusia fikir. Yang kamu rasa tak logik, manusia akan bangkit pada hari akhirat. Yang kamu rasa tak logik, itulah yang sebenarnya. Sekarang kamu cuba explain dengan aku. Sebab tu Allah kata afara'aitumun nar lati turun. Sekarang kamu explain pada aku, terangkan kepada aku tentang api yang kamu nyalakan, yang kamu gosok tu. Dia datang daripada mana? Pokok. Pokok tu hidup dengan apa? Air. Dia keluar daripada air dan dia dipadam dengan air. Sekarang macam mana?
Dua benda yang saling bertentangan, tuan-tuan. Air dengan api ni padam. Tapi api ni nyala sebabkan air. Siapa nak explain? Sebab itu Allah suruh kita melihat hari kebangkitan tu dengan macam tak logik di akal ni. Adakah hari kebangkitan kita dah jadi tulang belulang, dah hancur, dah rapuh, dah kosong, dah rompong, betul-betul hidup balik. Ada perasaan, ada emosi. Allah kata benda tu bukan mustahil. Aku tak perlu jawab kalau nak bercerita tentang kuasa kun fayakun boleh. Tapi Allah suruh kita jadi bangsa ulul albab yang berfikir, yang bijaksana ni. Allah kata, macam mana sekarang kamu tengok proses api ni? Pada zaman dahulu ni, api datang daripada pokok yang bersumberkan kepada air dan dia juga dipadam oleh air. Macam mana? Kalau kita tunjuklah air, api, air. Itu proses kejadian dia. Air, api, air. Macam mana? Proses tu berulang. Tak logik kan? Tak logik. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan. Di situ adanya Allah Ta'ala. Okay? Di situnya ada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Jelas tak? Jelas tak? Kan ada masalah, ada yang tak jelas. Kalau tak jelas maklumkan ya. Boleh? Ada soalan tak Puan Syima daripada komen? Tapi untuk sejauh ni boleh. Puan Syima faham tak? Faham? Okey, okay. Puan Syima boleh faham boleh? Saya dua orang kita punya audiens insya-Allah yang boleh faham. Kalau tak tu saya explain sekali. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat yang ke-73. Kita berhenti ayat 74 tuan-tuan Okey, sebab kita dah sebut 4 hujah ni. Mungkin kalau ada persoalan ke takut tak faham dan sebagainya. Nak memang kena berhentilah dah 11.23 dah. Okey, baik. Sikit. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tengok pada ayat yang ke-73. Allah kata apa? Nahnu ja'alnaha, dan kami telah menjadikannya, iaitu api ni, tazkiratan, adalah sebagai peringatan. Adalah untuk peringatan, tazkirah. Allah kata, ni tazkirah. Hidup kita ni tak lepas daripada api. Nak masak api, nak kaca api, banyak proses menggunakan api dalam kehidupan ni. Dan Allah kata api ni adalah sebagai tazkirah. Ingat, bila tengok api, teringat api neraka. Tengok, mesti teringat. Kita kena cuba tuan-tuan. Benda ni bukan kena datang, tapi kita, inilah disebut sebagai zikir. Kita sendiri yang mengingatkan kita, diri kita. Tengok api, teringat kepada api neraka. Mesti macam tu. Bayangan kita mesti. Macam mana dia terlalu dekat dengan manusia, menjadi keperluan dalam kehidupan manusia. Walaupun kita tak nampak api ni benda penting. Elektrik, api ni tuan-tuan. Okay? Kita tak nampak benda tu sebab benda tu dibalik daripada semua yang kita nampak hari ni. Macam itulah Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebenarnya sepanjang hayat kamu, ingatan-ingatan ni sentiasa ada. Peringatan-peringatan yang Allah sentiasa ada. Ya, supaya kamu sentiasa ingat adanya hari kebangkitan, hari kepulangan di hari akhirat nanti. Kemudian Allah kata wa mata'an, dan api ini juga akan menjadi bahan yang berguna. Mata', kalimah mata' ni benda yang bermanfaat. Itu kalimah mata'. Lil muqwin, kepada, kalau Puan Syima punya terjemahan apa? Lil muqwin tu diterjemah sebagai apa? Apa? Okey. Kalimah lil muqwin diterjemahkan sebagai dia akan menjadi peringatan kepada orang yang bermusafir di padang pasir. Itu kalimah muqwin. Okey, kalimah muqwin. Kalau tengok dekat sini dia kata, daripada Ibn Arabi berkata yang dimaksudkan dengan al-muqwin adalah musafir, dan pandangan ini adalah pandangan daripada al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dia kata daripada kalimah aqwat.
Okey, kalimah aqwat. Jadi al-mukwin bererti padang pasir yang jauh daripada keramaian dan kemakmuran. Saya baca sikit tuan-tuan, dia punya teks hadis untuk kalimah al-mukwin. Al-mukwin bererti padang pasir yang jauh daripada keramaian dan kemakmuran. Maksudnya jauh, padang pasir yang betul-betul gersang tu. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan yang dimaksudkan dengan al-mukwin adalah orang yang berada di dalam keadaan lapar. Ibnu Abi Najih menceritakan daripada Mujahid yang dimaksudkan dengan al-mukwin adalah orang yang bersenang-senang daripada manusia seluruhnya. Begitu juga dengan Ikrimah, dan penafsiran tersebut lebih umum daripada penafsiran yang lain kerana orang yang berada di kawasan kota dan desa, orang kaya dan miskin semua memerlukannya, sama ada memasak dan juga mengambil manfaat. Maksudnya apa? Para ulama kita majoriti mengatakan kalimah al-mukwin adalah merujuk kepada orang yang bermusafir di padang pasir. Kenapa tuan-tuan Allah highlight kalimah lil mukwin? Lil mukwin. Okey. Pertama, tuan-tuan perhatikan, Allah kata api ni adalah sebagai tazkirah, peringatan. Siapa-siapa tengok api, dia mesti takut. Kalau dia kecil, sifatnya takut juga. Kita dah boleh rasa panas dia, bahang dia. Apatah lagi kalau api tu besar. Okay, dia menambahkan lagi rasa gerun kita. Dan semua itu adalah bersifat tazkirah. Tazkirah. Ini ingatan kepada hari akhirat. Yang kedua, Allah kata api ni bersifat sebagai mata', barang berguna, bahan yang paling bermanfaat lil mukwin. Allah highlight pula untuk orang yang bermusafir di padang pasir. Kenapa Sebabnya, boleh tak api ni diguna untuk masak? Majoriti lah. Api ni memang digunakan untuk orang yang masak. Untuk kita masaklah untuk ini manfaat, itu manfaat ini. Tapi bila Allah highlight kalimah lil mukwin, dia ada dua. Pertama, tengok dari sudut konteks surah ni diturunkan pada orang Mekah. Orang Mekah ni dia musafir, berdagang ke Syam, ke Yaman, musim sejuk, musim panas. Di antara barang dagangan mereka yang paling penting dalam dagangan, dalam musafir dia adalah api. Sama ada untuk dia memasak, ataupun untuk dia panaskan badan dia, ataupun sebagai obor untuk menerangkan perjalanan dia. Maksudnya kekerapan dia guna tu penting untuk musafir. Sangat penting api tu. Kalau kita hari ni tuan-tuan, mungkin contoh musafir tu tak dekat. Tapi contoh kita dalam kehidupan ni macam-macam lah. Kita gunakan elektrik, kita nak buat kaca, kita nak buat makanan, nak minuman, semua. Allah nak bagi tahu api tu sangat dekat dengan manusia, sangat dekat. Dia menjadi manfaat dalam semua bentuk api. Okey. Dalam masa yang sama, al-mukwin ni juga diterjemahkan oleh para ulama kita. Dia memberi gambaran. Dia kata apa? Kalimah al-mukwin, tak silap saya dan tafsir As-Sa'di disebut. Dia kata kalimah al-mukwin ni adalah untuk kita. Sebab kita ni bersifat sebagai orang yang sedang bermusafir menuju Tuhannya. Jadi ada dua tafsiran. Satu, mukwin tu memang merujuk pada orang yang sedang musafir. Sebab orang musafir ni, api dengan musafir tak boleh dilepaskan, tak boleh dipisahkan. Orang musafir mesti kena ada api. Itu benda yang paling utama. Okay, sebab dia akan memberi macam-macam manfaat. Untuk memasak, untuk panaskan badan, untuk jauhkan daripada musuh, kan, singa ke haiwan-haiwan berbisa, untuk sebagai penerang jalan perjalanan mereka. Kalau Nabi SAW dulu gunakan api sebagai menggerunkan musuh. Nabi nak masuk dalam peristiwa Fatu Mekah tu, yang Abu Sufyan pergi ronda kota Mekah, dia tengok banyak api. Dia kata ni kumpulan yang datang daripada Madinah ni, serangan daripada Madinah ni besar ni. Sebenarnya Nabi menyalakan api yang banyak. Tentera tak ramai pun, tapi api banyak tu menggerunkan musuh. Banyak manfaatlah api ni kepada musafir. Tu yang lebih literal. Tapi yang lebih umum, seolah-olahnya membayangkan semua manusia di atas muka bumi ni bersifat sedang bermusafir kepada Tuhannya. Jadi Allah nak bagi tahu, hidup kita dekat dunia yang sedang musafir ni, api ni manfaat tak? Manfaat. Besar sangat manfaat. Keperluan asas yang utama. Banyak bentuk yang kita nak sangat, semuanya banyak digunakan dengan bantuan api. Okey, itu antara yang Allah Taala nak sebutkan kepada kita. Kenapa Nabi kaitkan kita ni sebagai orang yang musafir?
Sebab musafir ni tuan-tuan, musafir, orang yang bermusafir, pergilah mana-mana meronda ni, pergi berjalan ni, misalnya macam kenalan-kenalan kita Bangladesh, Pakistan, orang Vietnam, orang Myanmar, macam-macam ni. Mereka tuan-tuan berdagang dekat negara kita ni, bekerja sementara. Bila capai matlamat mereka, mereka akan pulang ke kampung halaman. Kan? Pendatang-pendatang ni tuan-tuan, hatinya dekat mana tuan-tuan? Walaupun dia duduk di Malaysia, bekerja di Malaysia, hatinya dekat mana? Hatinya hatinya di kampung halaman. Manusia, orang mukmin, bila Nabi kata mereka ni adalah sebagai orang asing, sebagai ghuraba ataupun sebagai orang yang bermusafir di muka bumi ni, hati kita bukan di dunia tuan-tuan. Sepatutnya hati kita di hari akhirat. Kita pergi musafir tuan-tuan, ada orang belajar di UK, ada orang belajar di US, ada orang belajar di Jepun. Hatinya dekat mana? Kampung halaman. Macam tu dengan orang mukmin di dunia, kampung halamannya adalah di hari akhirat. Dan yang keduanya tuan-tuan, bila kita bermusafir, kita ada matlamat yang jelas untuk kumpulkan harta, jadikan sebagai bekalan bawa ke kampung halaman. Macam itulah orang mukmin di dunia. Matlamat kita adalah kumpulkan bekalan sebanyak mungkin untuk dibawa ke hari akhirat. Kenapa tak masuk oksigen sebagai sumber asas kehidupan? Kenapa tak dimasukkan dengan oksigen? Saya tak pastilah. Wallahualam, saya tak pasti. Tak mampu nak jawab. Okey? Tak mampu nak jawab. Telur pokok boleh, ada banyak tisu culture membuat pelbagai telur pokok, orkid bunga dan pokok petang. Wallahualam, luar daripada pengetahuan saya. Saya minta maaf, saya tak tahu. Okey? Baik. Okey, akhir sekali tuan-tuan, Allah kata apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Minta maaf tuan-tuan, saya tak dapat jawab yang dua soalan tu. Okey, kenapa tak disebutkan sebagai oksigen? Profesor Ma'ruf. Minta maaf Profesor Ma'ruf. Okey, mungkin ada kot ayat-ayat yang lain, mungkin kita akan jumpa nanti insya-Allah lah. Tapi ni hujah, mungkin lah. Ni saya terfikir, mungkin zaman tersebut, mungkin istilah oksigen ni tak dekat dengan bangsa tu lah. Dia tahu dia bernafas, tapi oksigen yang kita faham hari ni mungkin tak difahami pada zaman tu. Okey, yang mereka nampak nikmat dia yang kita sebut hari ni, 4 benda yang Allah Taala sebut. Mungkin nikmat ni dekat dengan mereka. Okey, nikmat ni dekat dengan mereka dan dia juga dekat dengan kita sampai hari ni masih lagi bermanfaat. Okey, mungkinlah. Saya terfikir macam tu. Okey, bila Allah dah sebut semua 4 nikmat ni tuan-tuan, Allah tutup dengan apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Tuhan kamu yang Al-Azim. Tuhan kamu yang maha besar. Kenapa Allah sebut kalimah fasabbih? Sebabnya tuan-tuan, 4 nikmat yang tuan-tuan perhatikan, bila Allah cipta kehidupan, Allah juga ciptakan kematian. Allah sebutkan tadi kan, nahnu qaddarna apa? Allah kata apa? Nahnu qaddarna bainakumul maut, kata Allah. Dan kami juga telah tentukan, kadarkan di antara mereka tentang kematian. Allah hidup, Allah mati. Dua benda yang kontradik. Ada hidup, ada mati, berlawanan. Dua-dua ni kuasa mutlak milik Allah. Kedua, Allah bagi contoh tanaman. Allah yang tumbuhkan tanaman, Allah jugalah yang matikan tanaman. Dua-dua ni adalah kontradik dan dua-dua ni adalah bukti kekuasaan mutlak milik Allah. Ketiga, Allah cerita tentang air. Air yang boleh diminum, air tawar. Lawannya, kata Allah, Allah juga boleh turunkan air masin, ujaj. Air masin. Kontradik juga tuan-tuan. Dan di situ juga adalah menunjukkan bukti kekuasaan milik mutlak Allah Ta'ala. Dan yang keempat, Allah kata, Allah bicara berkaitan tentang api yang kamu gosok, yang kamu nyalakan. Api itu datangnya daripada pohon tu. Okey? Lalu, ini juga adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah kata, maka dengan kamu lihat kebesaran-kebesaran ni, fasabbih, maka sucikan Allah Ta'ala. Suci daripada apa? Iaitu jangan samakan Allah seperti makhluk. Itu kalimah fasabbih. Okay, jangan samakan Allah seperti makhluk. Allah itu dia suci
suci dengan kesempurnaan, suci dengan kemuliaan yang berbeza dengan makhluk. Itu kalimah fasabbih. Dan Allah itu bersifat Al-Azim. Okey, last sekali tuan-tuan sebelum kita berakhir. Saya masih sikit, seminit. Kalau tuan-tuan buat perbandingan yang ini Ibnu Kathir sebut tuan-tuan, dia suruh kita berfikir. Hebatlah Allah Ta'ala ciptakan ayat-ayat dia saja dah nampak mukjizat. Bila Allah sebut kehidupan, Allah sebut lawan dia adalah nahnu qaddarna bainakumul maut, kan, kematian. Bila Allah sebut berkaitan tentang tanaman, tumbuhan, Allah kata apa? Lau nasha'u la ja'alnahu hutama. Allah juga boleh musnahkan, boleh tak tumbuhkan. Bila Allah cerita tentang air, Allah kata lau nasha'u ja'alnahu ujajan. Allah Ta'ala jadikan air tawar lawannya dengan air masin. Bila Allah sebut tentang api yang dinyalakan, lawannya apa tuan-tuan? Cuba cek. Lawannya apa? Cuba cek. Hidup lawannya mati. Tanaman lawannya musnah. Tumbuh lawannya musnah. Air tawar lawannya air masin. Bila Allah sebut api, lawannya apa? Cuba tengok. Allah sebut api. Ayat api tu, afara'aitumun naral lati turun tu. Cuba cek. Bila Allah sebut kehidupan, Allah lawannya nahnu qaddarna bainakumul maut. Allah cerita tentang kematian. Bila Allah cerita afara'aitumut tahruthun, tentang tanaman tumbuhan, Allah cerita tentang lau nasha'u la ja'alnahu khutama. Allah juga boleh musnahkan tanaman. Bila cerita tentang air hujan sebagai minuman, air tawar, Allah cerita tentang ja'alnahu ujajan. Allah jadikan dia juga air masin. Kontradik, kan? Bila Allah sebut tentang api, Allah ada sebut tak Allah akan padamkan api? Tak ada, kan? Allah kata api itu adalah sebagai tazkirah. Hanya sebut tu je. Sebagai tazkirah dan juga mata', barang berguna, barang bermanfaat. Dia tak berlawan, tuan-tuan. Beza, kan? Yang ini lawan, yang ini hancur, yang ini hancur, yang ini berubah hancur. Kenapa api tak hancur, tuan-tuan? Kata Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsir. Dia kata apa? Sebab api dia tak dipadamkan. Bahkan dia ada api yang menunggu manusia di hari akhirat, iaitu api neraka. Okay, sebab itu Allah tak kata api ni Allah padamkan. Sebab api ni akan menjadi api yang kekal di hari akhirat, yang disebut sebagai api neraka. Okey, dia akan disebut sebagai api neraka. Sebab itu dari satu hadis riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni daripada Abu Hurairah, Imam Malik meriwayatkan, kata Nabi SAW, naru bani Adam allati yuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah satu nisbah 70 daripada bahagian api neraka Jahannam. Api tak akan padam. Sebab tu Allah tak kata aku nyalakan api, aku padamkan api. Tak. Sebab api ni ada yang kekal di hari akhirat. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Moga-moga ada manfaat daripada majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.